Baginda Rasulullah SAW yang kalau kita hayati pasti mengalir air mata kita, mengingati akan kehidupan daripada suka duka kehidupan baginda Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan kekasihnya dan juga menyampaikan kabar gembira yang dirangkumkan oleh Allah dalam surah Al-Duha yang boleh kita baca bagaimana pembelaan dan Allah menyampaikan cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Juga masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Fadil Ustaz Ahmad Syahdan yang telah yaitu mudir Madrasah Darul Muhibbin yang telah menyampaikan daripada tausiah dan ceramahnya tadi. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan bersama dengan kita juga pada malam ini yaitu mudir Madrasah Sa'adatul Darain, yaitu Al-Fadil Ustaz Fadil bin Ismail Al-Yamani, yang mana beliau bersama dengan kita pada malam ini. Kita ingin untuk mendapatkan daripada mutiara kata dan nasihat daripada beliau. Majlis dengan segala hormatnya, falyatafadhal mashkura wa majura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatan. Atas Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmat. Wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan sebab himpunan ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadil Al-Habib Jibuddin Al-Khirin yang menjemput fakir datang ke masjid dan majlis yang sangat mulia ini. Dan seterusnya saya hormati pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan habaib Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid sebagai pengurusi majlis muasalah Asia. Seterusnya para habaib Habib Mahdi Bakar Al-Hamid, maksudnya sahabat-sahabat Ustaz Syahdan, Ustaz Mahmud Al-Wasabi, dan juga Habib Hussein yang mana, dan juga ulama-ulama yang hadir, muslimin muslimat yang saya kalau nak sebut satu-satu mungkin habis masa bercakap untuk itu saja. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah himpunkan kita pada malam ini, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dalam kita beristimewa ini pada malam ini adalah untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil iman, as-sidq, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kerana malam ini Allah menghubungkan kita dengannya dengan penghubung yang sangat mulia, yaitu Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah daripada mula kita masuk ke dalam masjid ini, mudah-mudahan telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun dalam majlis ini keluar sebentar lagi kecuali keluarnya dia dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bertanya pada tuan-tuan dalam masa yang diberikan ini. Saya bercakap ini pun atas perintah Habib Jibuddin, yang mana Allah menyebut di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah SWT menyebut bahawa dia itu bersama kamu di mana kamu berada sekarang. Yaitu Allah SWT bersama kita di mana kita berada sekarang. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Dan kami, yakni Allah, lebih hampir kepada kamu, lebih hampir daripada ulat yang ditekuk. Maksud di
pernah bertanya, Ustaz, saya tak faham masa mana dekatnya. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allah menjadikan alam ini semuanya ada petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita lihat air, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nampak air masak ini, kemudian kita letakkan gula tanpa dikacau, maka gula dan air sangat dekat, betul tidak tuan-tuan rahmati Allah? Gula sangat dekat sebab dia di dalam air. Dan Allah lebih dekat. Nahnu akhrabu minkum min hablil warid. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat daripada urat yang di dalam badan kamu, iaitu lebih dekat daripada gula yang di dalam air. Macam mana dekatnya Allah? Kacaukan gula. Bila tuan-tuan kacaukan gula, tuan-tuan nampak gula? Hilang ke gula? Dan gula tidak hilang, masih ada di dalam itu. Tapi disebabkan terlalu hampir dengan kita, tuan-tuan rahmati Allah, maka kita bersama Allah merasakan kelazatannya. Bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa kelazatannya berhubung dengan Allah. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa manisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerana itu dalam tujuan kita ijma' ini menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pada malam ini nak bersama dengan ilmu yang sedikit ini berkenaan dengan takarrub kita dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kamu nampak. Dan sekiranya kamu tidak mampu, disebab kurangnya ilmu kamu itu, maka yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Baik, saya dalam alhamdulillah ada pulang-pulang berceramah dan majlis-majlis para ulama, maka kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, macam mana saya nak menyembah Allah seolah-olah nampak Allah, sedangkan saya tak pernah nampak Allah? Masya Allah, tabarakallah. Dia confused. Sebenarnya tak perlu confused, sebab disebut kat situ an-ta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah nampak Allah. Bila sebut seolah-olah nampak Allah, maknanya tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala benar. Tetapi seolah-olah, bagaimana nak dapatkan seolah-olah itu? Apa dah maksud seolah-olah nampak Allah? Iaitu satu perasaan yang menguasai, yang mana memfokus hanya pada Allah, dan tidak ada yang boleh mengganggu kita, kecuali hanya kita itu fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'budallah ka'annaka tarahu. Tapi Allah rahmat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebab apa? Macam mana kita nak dapatkan perasaan itu? Mungkin kita bertanya, macam mana nak dapatkan perasaan itu? Maka dengan ilmu. Dalilnya dalam Quran bila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lam. Thumma kalla sawfa ta'lam. Cuba tengok Allah kata, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jannah. Kalau kamu tahu dengan ilmu yang yakin, pastinya kamu akan nampak neraka jahanam. Yaitu ketika di dunia kita akan nampak, tapi bukan dengan mata, dengan hati kita, dengan ilmu yang yakin. Maka datang seolah-olah rasa takut pada azab Allah, rasa takut, perasaan yang menguasai sehingga kita fokus kepada itu. Saya nak tanya tuan-tuan, kita sebenarnya di Malaysia sudah sampai kepada marhalah ihsan, tetapi bukan pada Allah dan bukan pada Rasul. Tuan-tuan tahu pada siapa? Yaitu pada hantu. Cuba tuan-tuan tengok, kalau saya ambil seorang daripada kita, dibawa ke hospital sungguhnya, minta pergi ke bilik mayat, kita bawa dia dalam bilik mayat dan kunci dia di dalam bilik mayat, suruh dia duduk atas kursi. Tuan-tuan, masa dia duduk tu, dia akan nampak kita letak mayat di depannya. Mayat yang dah mati, kita letak mayat di depannya. Maka bila dia tengok mayat tu akan datang makna ihsan itu, tapi bukan pada Allah dan Rasul. Seolah-olah nampak hantu. Masya Allah, dia akan duduk diam, tidak kepikiran kepalanya besok nak makan nasi lemak ke bicara tak. Takkan timbul, fokusnya akan tertumpu kepada hantu, hantu, hantu. Tuan-tuan tahu tak kenapa dia boleh sampai kepada marhalah ihsan pada hantu?
Disebabkan maklumat dan ilmu kepada hantu itu sudah sampai kepada ilmu yakin. Sebab maklumat tentang hantu daripada kecil sampai kita besar di Malaysia khusus. Dalam televisyen hantu susunya, hantu galaknya, hantu macam-macam. Sekarang ada hantu Samseng. Saya pun tak tahu macam-macam hantu. Dan maklumat tentang hantu itu dicerita sehingga kita disampai kepada satu tahap mengetahui maklumat tentang hantu sangat tinggi sehingga sampai kepada marhalah ilmu yakin. Kerana itu bila kita duduk dalam kegelapan, datang ihsan kepada hantu. Tuan-tuan tahu kenapa tidak ada ihsan kita pada Allah dan pada Rasulullah SAW? Kerana daripada kecil tidak diceritakan kepada kita tentang Rasulullah SAW. Maklumat tentang Rasulullah terlalu sedikit, menyebabkan kita tak sampai kepada marhalah ilmu yang yakin kepada Rasulullah SAW. Kerana itu sukar bagi kita kadang-kadang bila nak duduk kita merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Sukar bila kita beribadah merasakan bahawa seolah-olah kita melihat Allah, sehingga kita merasakan Allah sentiasa memerhati kita, tuan-tuan. Maka cara dia macam mana? Dengan kita mari hadis majlis-majlis begini, Masya Allah, membuka kita ke arah ilmu yang yakin, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita merasakan kelazatan kita. Allah. Sehingga jadi takut. Imam Ahmad bin Hanbal ada seorang lelaki datang berjumpa dia. Beliau pemuda ini nak bertaubat, tetapi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, bolehkah aku bertaubat dengan membaca syair? Maka Imam Ahmad kata tidak ada masalah, cuma aku nak dengar syair. Pemuda itu membaca 2 rangkap syair, terus Imam Ahmad terberhenti dan masuk ke dalam bilik dan kunci biliknya dan menangis sampai petang. Apa yang disebut oleh pemuda? Disebut dalam syair ini, idza ma qala li rabbi abastahyaita ta'sini wa taghfad dhanba 'anil khalqi wa bil 'isyan ta'tini. Imam Ahmad bin Hanbal dengar tu tak mampu dah nak dengar seterusnya, terus masuk dalam bilik kunci. Apa maksudnya? Syair itu menyebut idza ma qala li rabbi, jika Tuhanku berkata pada aku pada hari kiamat, kamu tak malu ke buat maksiat padaku? Wa taghfad dhanba 'anil khalqi, kamu menyembunyikan dosa kamu daripada makhluk. Kadang-kadang kita menyembunyikan maksiat kita daripada isteri kita. Kita menyembunyikan maksiat kita daripada anak-anak kita. Kita menyembunyikan maksiat daripada orang ramai, daripada makhluk. Wa bil 'isyan ta'tini, tapi dengan Allah sebenarnya terang-terang kita tunjuk maksiat itu. Di dunia kita menunjukkan dengan terang-terang, dan bila bertemu Allah kita bawakan maksiat itu kepada Allah. Tuan-tuan, bila kita menyuruh melakukan maksiat, walaupun kita menyuruh daripada makhluk, tapi sebenarnya kita menunjukkan terang-terang kepada Allah SWT. Sebab Allah nampak maksiat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan barakah malam ini tawasul kita dengan Rasulullah SAW menyebabkan kita semakin hampir. Mula-mula itu letih, duduk letih. Tuan-tuan yang duduk memang letih. Saya letih. Sebab dingin. Tuan-tuan duduk aja. Saya dingin. Jadi siapa yang letih? Jadi saya yang letih, tuan-tuan. Mula-mula memang gitu. Habib Abdullah Al-Haddad disebut awalul tariq sabran wa akhiruha syukran, wa awwaluha ana'un wa akhiruha hana'un, wa awwaluha ta'abun wa nasrun wa akhiruha fathun wa tashhur wa wusulun ila nihayatil arab wa dhalika ma'rifatun billah wal wusul ilaihi wal unsul. Mula-mula itu memang rasa penat. Salah satu disebut di situ ta'abun, rasa penat, duduk penat, boring, kadang-kadang tertidur, nampak seolah-olah bersikir tapi sebenarnya tidur. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia akan sampai ke satu tahap, dia rasa seronok. Yang ini lah, dia sampai kepada ihsan. InsyaAllah. Al-Fakir bila menyebutkan di sini, maknanya bersama-sama untuk diri Al-Fakir dulu yang pertama, nasihat itu ditujukan kemudian pada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rasulullah SAW, dengan bantuan para ulama, para habaib yang mendoakan, Masya Allah, tabarakallah, dengan qasidah yang dibaca tadi, Masya Allah, tabarakallah, seronok. Orang semua makin dekat sekarang ini. Dengan kaedah yang dibawa para habaib, dulu di tanah Melayu itu datang daripada Yaman, daripada Gujarat, kemudian datang sebenarnya dia orang daripada Yaman, pergi ke Gujarat, daripada Gujarat. Dan sekarang ini bermula balik. Datang dengan kaedah, dengan qasidahnya, dengan Masya Allah, tabarakallah. Maka kita menarik,
Kita cuba tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Jangan bawa. Kalau sekiranya rasa tak boleh nak tinggal, jadikan dia itu bermanfaat. Daripada tidak bermanfaat, jadikan ia yang bermanfaat. Macam usaha di antara artis-artis yang sekarang ini, Masya Allah, ada yang sudah mula berubah. Nakkan Allah, nakkan Rasulullah. Dalam masa yang sama susah nak meninggalkan seni dalam diri mereka. Jadi menyebabkan mereka membuat sesuatu yang mendekatkan. Contohnya kumpulan Maulid, Masya Allah, Allah, yang asalnya lagu tiba tertipu, tiba. Saya nak sebut pun sampai sekarang baru boleh apa? Nak sebut. Tapi Masya Allah, Allah. Contohnya macam Hatan, dia datangkan lagu. Hatan datangkan lagu sebenarnya nak menyuarakan hatinya, nak beritahu pada kita bahawa dia selalu berbohong kepada Allah. Tapi kita selalunya bila mentaliti kita tidak ada hubungan, maka kita memaham yang lain. Bila Hatan menyebut entah berapa kali ku coba membohong diriku ini hebat dilanda. Dia nak cerita kat kita, dia bohong diri dia mana kali. Kita pula tak faham. Kita keluar lighter. Tak faham maksud. Maka afdalnya kita terus mendengar qasidah, mudah terus kepada faham, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu yang sedikit dan maaf di atas kekurangan dan minta dibetulkan oleh para ulama dan habaib sekalian ada kesilapan, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini adalah menurut perintah, tidaklah kerana ilmu yang banyak tapi menurut perintah. Mudah-mudahan ia diberkati kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.